Jadi Patau terbahagi kepada 4 kampung. Oke, kampung-kampungnya. Katagayan Patau 1, bahagian Budu 1, Narayat dan Babagon. Pandangan permatang berupa segi 4 ini adalah sebahagian daripada lahan basah penanaman padi sawah di Kampung Patau, Tambunan, Sabah. Dengan susunan permatang yang begitu rupa dan lagi rapi, menambahkan lagi suasana damai dan menarik tentang kampung ini. Lazimnya, terdapat beberapa aktiviti penting yang berkaitan penanaman padi sawah di Kampung Patau Tambunan. Secara umumnya, proses menanam padi sawah adalah melibatkan membajak tanah, menanam benih padi, dan merawatnya, sehinggalah masa menuai. Ketika musim menuai tiba, penduduk akan memanen padi yang telah matang. Ini melibatkan memotong bulih padi dari tangkainya. Setelah menuai, padi perlu dikeringkan sebelum disimpan. Penduduk biasanya menyebarkan padi di tempat terbuka untuk mengeringkannya. Selepas itu, padi yang telah dikeringkan akan digiling untuk memisahkan beras dari sekamnya. Proses ini melibatkan penggunaan alat penggiling padi tradisional. Setelah beras dipisahkan, penduduk dapat mengolahnya menjadi makanan seperti nasi atau produk lain seperti tepung beras dan sebagainya. Semua aktiviti ini merupakan bahagian penting daripada budaya kehidupan masyarakat di Kampung Patau, Tambunan. Sementara, secara khususnya, kawasan tanaman padi yang disebut batang adalah merujuk kepada bahagian tanah yang digunakan untuk menanam padi sawah. Di sinilah padi ditanam dalam pitak-pitak yang biasanya berbentuk persegi atau segi 4. Setiap pitak ini memiliki saluran air yang mengalir di sekitarnya untuk memastikan pasokan air yang cukup bagi tanaman padi. Saluran air juga disebut diairi yang berfungsi untuk mengatur dan mengalirkan air ke setiap pitak tanaman padi. Dengan sistem pengairan yang baik, petani dapat mengendalikan kelembaban tanah dan memastikan pertumbuhan padi yang optimal. Proses menanam benih padi sawah juga melibatkan beberapa tahap atau langkah yang penting, iaitu 1. Penyemaian benih. Setelah benih padi disemai, biarkan tumbuh hingga memiliki daun sempurna, biasanya sekitar 3 hingga 4 helai. Pastikan benih memiliki tinggi daun dengan kiraan lebih kurang 22 cm hingga 25 cm dan batang bawah yang besar dan lagi keras. 2. Pemindahan bibit. Setelah benih telah mencapai pertumbuhan seperti dikehendaki, maka pindahkan bibit dari lahan semaian ke lahan tanam dengan berhati-hati agar tidak merusak tanaman. Masukkan benih secara perlahan ke dalam lubang yang telah disiapkan. Sebaiknya satu lubang hanya berisi 2 atau 3 benih dengan kedalaman sekitar 2 cm hingga 15 cm. 3. Pola tanam. Pilih pola tanam yang sesuai dengan kondisi lahan dan kebutuhan. Di Kampung Patau, beberapa pola tanam padi yang umum digunakan antaranya ialah sistem tanam terentang, jarang, atau polybag.
Pastikan jarak tanam cukup agar padi bisa tumbuh dengan baik dan menghasilkan panen yang menguntungkan. 4. Perawatan. Selama dalam peringkat pertumbuhan padi, pastikan tanaman mendapatkan kadar air yang cukup, sertakan lakukan pemupukan dan perawatan yang sesuai agar padi tumbuh dengan optimal. Pada ketika ini, jenis-jenis padi yang ditanam di Kampung Patau ialah padi gonsuri, padi planta, padi bario, padi siam, padi pulut, padi rindu, padi miak, dan padi pampang. Walau bagaimanapun, padi gonsuri paling banyak ditanam kerana batangnya yang kuat dan tahan lasak daripada serangan perosak dan hasilnya yang sangat lumayan berbanding padi jenis yang lain. Padi yang ditanam di Kampung Patau kebanyakan ialah padi gonsuri. Karena pokoknya tahan dari penyakit dan mendatangkan banyak hasil kepada petani. Sebagai usaha para petani untuk meningkatkan hasil pengeluaran padi mereka, terdapat juga agensi-agensi tertentu untuk membantu. Ada bantuan baja dari peladang. Oh, ada juga lah. Baja racun. Ada juga. Selain itu, dalam mempercepat dan mempermudahkan penanaman padi di Kampung Patau, mereka juga akan membersih, membajak, dan menanam padi secara gotong royong atau dipanggil mita tabang dalam bahasa dusun. Gotong royong berbalas. Di tabang-tabang gotong royong berbalas. Ada gaji kah? Tiada bayaran gaji. nah. Dan yang saya sangat suka di Patau ini, bila bergotong royong atau mita tabang, kau tidak pernah berkira dengan masa. Oh ya. Kalau menanam padi, kau kena habiskan itu totok lah sampai habis baru boleh balik. Kalau masa sudah habis, kau tidak kasih tinggal begitu saja, kau kena kasih habiskan. Lepas itu makan kami. Di samping usaha pertanian, menanam padi di Kampung Patau bagi menampung keperluan keluarga. Selebihnya, hasilnya akan dijual di pasar-pasar tani demi meningkatkan tahap sosial ekonomi keluarga. Ada yang dijual, terutama yang padi. Tadong pulut. Itu ramai yang mencari. Ada juga yang tanam, tapi tidak banyak lah. Harga antara harga pasaran sekarang pulut tadong Rp10 1 kilo. Justru itu, berbudi kepada tanah dengan mengusaha padi sawah tidak hanya menghasilkan beras sebagai makanan asas, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi bagi petani dan masyarakat sekitarnya.